Kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman pada pagi hari ini. 我们还没有听主的话之前，我们一起来祷告。 Tuhan, biarlah firman yang indah, yang hidup itu boleh kami nikmati pagi hari ini. 主啊，好让那奇妙生命之道，我们可以今天享受主你的真理。 Seperti Nabi berkata, ketika aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, aku menikmatinya. 就好像先知一样，他说他一到你的话语的时候呢，我很享受它， Karena firman itu lebih manis daripada madu. 因为主你的道比蜂蜜更甜。 Firman itu akan membongkar kehidupan kami yang paling dalam. 主啊，你的道会揭开我们最深的这个我们的生命。 Namun firman yang sama akan memberikan penghiburan ke dalam hati kami yang sedang berduka. 同样，主你的道也能安慰我们的伤心。 Maka biarlah Roh Kudus yang kami hormati, tuntun kami tatkala kami membuka akan kitab suci, kami membaca dan merenungkannya. 求圣灵来引导我们每一位，好让当我们打开主你的话语来思想你的话语的时候， Kami sungguh rindu berkat Tuhan melimpah kepada setiap kami. 主啊，我们渴慕主你的话临到我们每一个人的身上。 Terima kasih Tuhan. 主啊，谢谢你。 Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 祷告祈求是奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Saudara sekalian, kita masih bersama-sama memikirkan akan serial ucapan bahagia. 弟兄姐妹，我们仍然来要思考有关于这个主耶稣所说的这个福。 Kalau saya boleh ringkaskan, maka ucapan bahagia dalam satu kalimat ini adalah sebuah gaya hidup anak-anak kerajaan surga. 如果我要用一句话来总结主耶稣所说的这个福的话呢，就是我们身为基督徒、身为主耶稣的儿女们的一个生活的方式。 Saudara, selama beberapa minggu kita telah memikirkan tentang berbagai macam gaya hidup. 好几个礼拜了，我们谈论到有关于我们生活的方式。 Tuhan ingin kita mempunyai gaya hidup anak-anak kerajaan surga. 我们的主呢，要我们拥有一个身为天国儿女们的一个生活的方式。 Nah, seperti apa saudara gaya hidup anak-anak kerajaan surga itu? 身为上帝儿女、天国的儿女们的生活方式是怎样的呢？ Saudara, yang pertama kita telah memikirkan yaitu pertama adalah sikap hati yang kemudian merasa tidak berdaya. 第一就是我们觉得无能为力的一个心态， Sikap hati yang merasa tidak punya apa-apa. 我们就是像一个什么都没有的一个心态。 Maka dia berkata, aku membutuhkan Tuhan. 我们只能说我需要主。 Dan ini adalah gambaran atau arti daripada Yesus katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. 所以主耶稣说，细心的人有福了。 Orang yang miskin artinya orang yang tidak punya apa-apa. Artinya dia membutuhkan Tuhan dalam hidup. 细心的人也是贫穷人，意思是说，在他生命里什么都没有，他只需要上帝。 Nah, yang kedua adalah gaya hidup kita yaitu sikap hati yang menangisi, meratapi ada dosa dan kelemahan dalam diri. 第二种的心态就是我们为我们的罪而哭泣的一个心态。 Ini adalah arti Yesus berkata berbahagialah orang yang berduka cita, berduka cita. 这个也是主耶稣所说的，哀痛的人有福了。 Dan yang ketiga yaitu sikap hati yang kemudian humble. Dia sangat rendah hati baik di depan Tuhan maupun di depan sesama. 第三个心态就是我们在主的面前，在人的面前存有一个谦卑的心态。 Saudara, biarlah kita boleh mengembangkan terus-menerus akan lifestyle yang Tuhan inginkan kepada diri kita sebagai anak-anaknya. 我们要继续不断的去发展主要我们身为他的儿女们的一个心态、一个生活的这个方式。 Maka hari ini kita akan melanjutkan gaya hidup yang keempat, saudaraku. 所以今天我们继续这个第四个的生活方式。 Kita melihat Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-6. 我们来打开我们的圣经，我们看马太福音第5章第6节。 Satu ayat yang pendek, mari kita membaca bersama-sama satu ayat ini. 我们一起来诵读这节经文，马太福音5章第6节。 Indonesia Mandarin semua membaca. 1, 2, 3. 一起来诵读。 Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sudah ada 3 hal atau 3 kata yang akan kita pelajari pada hari ini. 弟兄姐妹，有3个字
我们今天要学习的。 Yang pertama adalah lapar dan haus. 第一就是饥渴， Saya tidak akan mengulang kata berbahagia karena saya yakin di bagian awal telah dikupas. 我不再重复这个有关于有福这个字了，因为之前我们都讨论过。 Maka yang pertama adalah lapar dan haus. 第一就是有关于饥渴这 Yang 个字， kedua adalah kebenaran. 第二就是这个义， Yang ketiga adalah kata dipuaskan. 第三就是得饱足。 Dipuaskan ini berarti adalah konsekuensinya, akibatnya. 得饱足就是所带来的后果。 Mari kita memulai yang pertama, lapar dan haus. 我们从第一个来开始来思考，就是饥 Saudara, 渴。 apa arti kalimat lapar dan haus yang Yesus katakan ini? 主耶稣所说的饥渴这个字是什么意思呢？ Saudara, ada sebuah riset yang dilakukan di Jepang 在日本做过一个调查， yang menganjurkan supaya kita tuh belajar untuk berpuasa. 他教导我们要进食， Itu namanya riset itu ataupun penemuan ini disebut namanya autofagi. 他这个的研究叫做 Autofagi. autophagy， Itu artinya kita diminta berpuasa satu hari, kita berpuasa sampai 16 jam satu hari, saudara. 就是一天进食16个小时。 Wah, kita lakukan satu proses semacam detox, membersihkan semua sel-sel yang tidak baik dalam tubuh kita. 这个进食呢，它过程会从我们的身上一些毒把它排泄出来。 Wah, saya kira ini hal yang menarik, saudara sekalian ya. 我相信这件事情非常有趣的。 Kita menahan lapar hingga 16 jam, dikatakan 8 sampai 16 jam. 我们就是进食，忍住这个饿16个小时。 Ada yang mau coba? 有没有人要 Siapa 试试 tahu, 看？ siapa tahu lebih awet muda? 搞不好你们会 Lebih 更 sehat 年轻、更健康。 Saudaraku, Yesus mengatakan bahwa orang yang diberkati adalah orang yang lapar dan haus. 主耶稣这里说，饥渴的人有福了。 Saudara, ternyata lapar yang Yesus katakan itu berbeda dengan lapar yang tadi. 原来主耶稣所谓的这里的饥渴，跟刚才我们所讨论的那个饥渴是不一 Bukan 样的。 lapar yang hanya menahan makan selama 16 jam. 之前所谓的饥渴，就是忍住不吃食物16个小时。 Tapi Yesus berbicara tentang apa? Tentang orang yang kelaparan. 但是这里主耶稣所讲的是指那些挨饿的人， Orang yang mungkin sudah berhari-hari bahkan berminggu-minggu tidak makan. 可能那些人已经好几个礼拜没有吃东西了。 Saudara, orang yang kemudian tidak makan selama beberapa waktu yang panjang 如果一个人在一个很长的时间内不吃食物的话， bisa berakibat fatal, saudara. 会面对一个很 Bisa 糟糕的 berujung 情 kepada 况， kematian, saudara. 可能会导致死亡。 Kalau kita menahan lapar 16 jam, saya percaya Anda tidak akan mati, saudara. 如果你们只是这个进食不吃东西16个小时，相信不会死。 Maka jelas Yesus mengatakan ini bukan soal hungry, 所以主耶稣在这里他所说的话，不是指 Tapi 这个 adalah soal apa? 这个饿， adalah starving. 而是所谓的 Satu 挨饿。 kelaparan yang bisa berujung kepada kematian. 这个挨饿呢，会导致死亡的。 Saya pernah mendengar sebuah kesaksian. 我有听过一个见证， Ada satu orang yang kemudian mencoba doa puasa, saudara. 有一个人他开始试试看这个进食祷 Berdoa 告， dan berpuasa, saudara. 就是一面祷告一面进食。 Satu minggu dia tidak makan, dia berdoa. 一个礼拜他不吃东西，一直祷告， Dia tahan, saudara. 他忍得住， Dia teruskan kembali sampai 2 minggu. 他就继续下2个星期， Masih bisa, masih bertahan, saudara. 还是可以过去。 Dia teruskan kembali sampai 3 minggu. 然后他就继续第3周， Wah, saudara bayangkan 21 hari tidak makan, saudara. 你想想看，21天不吃东西， Dia bertahan terus ya. 他还是一直维持。 Barangkali dia ingin seperti Tuhan Yesus 40 hari. 他可能要学习像主耶稣，要40天。 Dan akhirnya dia bisa menempuh 30 hari, 1 bulan penuh. 最后呢，他忍到30天， Wah, kondisi lemah sekali. 他身体的情况非常的软弱了， Dia bertahan sekali lagi. 他再次维持忍得住， Maka pada hari yang ke-35 atau 36, 一直到第35、36天的时候， orang ini dilarikan ke rumah sakit, saudara. 这个人就被带 Wah, 入医 kondisinya 院了 sangat，drop sekali. 他情况已经很 Saudara, 糟 itulah 糕了。 kira-kira arti yang Yesus katakan orang yang lapar dan haus. 主耶稣在这里所说的这个饥饿
饥渴的人， Satu kondisi yang mendesak sekali. 是非常迫切的一个情况， Tidak bisa ditunda, harus ditolong orang ini. 没办法再延迟了，必须马上去救的。 Kalau ditunda, 如果再延迟的话， bisa berakibat fatal. 就会很糟糕。 Satu kondisi yang fundamental, yang mendasar. 这是一个非常基础、迫切的一个需要。 Saudara, makanan atau infus adalah sesuatu yang mendasar bagi orang ini. 对这个人呢，这个食物的营养是非常需要的、重要的。 Saudara, makanan tidak mungkin digantikan dengan uang, dengan berlian, nggak bisa, saudaraku. 食物没办法以金钱或者这个珍珠、这个宝石来代替的。 Saudara, apa arti kata lapar dan haus yang Yesus artikan? 所以主耶稣所说的这个饥渴的这个词是什么意思呢？ Saudaraku, Yesus berbicara tentang sebuah desire. 主耶稣正在说一个渴望的一件事情， Sebuah desire, sebuah kerinduan yang besar. 主耶稣正在谈到有关于一个很大的一个渴望， Sebuah hasrat yang mendasar dalam diri seseorang. 是一个在人的里面最基础、最迫切的一个渴望， Bahkan sesuatu yang tidak dapat digantikan. 甚至一个无法替代的东西， Desire. 就是渴望。 Saudara, saya percaya ada berbagai macam desire yang kita miliki dalam hidup ini. 我相信在我们的生命当中有许多种种的渴望。 Saudara pasti punya banyak kerinduan, khususnya di masa-masa pandemi ini. 弟兄姐妹，我也相信你们在这个疫情当中，你们有许多的渴望。 Ada orang yang rindu supaya pandemi segera berlalu. 有些人渴望这个疫情赶快的过去， Ada orang rindu supaya usaha bisnis bisa pulih kembali. 有某些人他希望他的生意、这个事业赶快可以 Sebuah 恢复， desire 是一个渴望， yang mendesak barangkali yang kita perlukan. 可能非常迫切的一个渴望。 Permisi tanya pada pagi hari ini. 请问大家， Apakah saudara mempunyai desire akan kebenaran? 请问你们对主的义 Yesus 有没有 berkata, 渴望？ diberkatilah orang yang mempunyai desire, yang lapar, yang tidak tertahankan akan kebenaran. 主耶稣说：“饥渴慕义的人有福了。” Saudaraku, kita punya hasrat yang menggebu-gebu akan sebuah kebenaran. 我们对主的真理、对主的义有一个火热的心的渴慕。 Maka muncul pertanyaan adalah, apa sih yang dimaksud dengan kebenaran? 所以这里所谓的义是什么呢？ Hasrat seperti apa yang kemudian kita perlu miliki untuk sebuah kebenaran itu? 我们对主的这个义呢，要存有怎么样的一个渴望呢？ Saudara, menarik sekali, kata kebenaran di dalam bahasa Yunaninya, bahasa Alkitab asli, 在这个原文的圣经里，在希腊文里， itu 这个义的这个 dipakai dua kata. Saudara. 用了两个字。 Kalau Indonesia ya satu kata, kebenaran. 如果印尼文只用一个字 kebenaran 就是义的意思， Tetapi kalau bahasa Yunani ada dua kata. Saudara. 但是希腊文呢用了两个字， Kata yang pertama itu adalah kata namanya aletheia. 第二个字就是 aletheia。 Sebentar ya, ini tidak mau bergerak nih. Aletheia. Nah, aletheia itu kemudian diterjemahkan, yaitu kalau bahasa Inggris artinya truth. aletheia 这个字呢，如果把它翻出来，就是这个义的意思。 Gitu ya, truth. Indonesia juga kebenaran. 在印尼文也是所谓的这个 Nah, kata yang kebenaran 这个 kedua 义。 adalah kata dikaiosune. 第二个字是 diakaisune， Nah, Inggrisnya righteousness. 英文呢变成公义， Nah, sekali lagi Indonesia semua kebenaran. 印尼文用的字都是一样的 kebenaran Ada 这个字。 truth, ada righteousness. 所以这里呢，英文呢或者原文里有写，就是一 Apa 个 itu 是义， yang 一个是 diartikan 公义 dengan。truth, kebenaran itu? 这个义什么意思呢？ Saudara, kebenaran atau truth ini berarti kebenaran yang menjadi dasar, menjadi fondasi yang sangat esensi. 这个真理，这个义呢，是我们成为我们这个
最主要的这个基础的义。 Sekali lagi, kebenaran yang menjadi dasar, menjadi fondasi, jadi acuan yang tidak boleh diganti. 这个是成为我们的基础准则的这个义是无法 Maka 取代 seringkali 的。 ini truth menunjuk kepada siapa? Kepada Allah. 所以呢，这个义呢，常常是指着谁呢？指着上帝， Dia adalah sang kebenaran itu sendiri. 他就是真理，他就是义。 Yesus pernah berkata, aku adalah jalan. 主耶稣曾经说过：“我就是真 I'm 理， the way. 我就是道路， I'm the truth. Aku adalah jalan. 我就是道路， Aku adalah kebenaran. 我就是真理。” Maka jelas truth menunjuk kepada siapa? Kepada Allah sendiri. 所以，这个真理呢，是指上帝 Kepada 本 pribadi 身， Allah. 因为它是从上帝而来的。 Ini truth menunjuk kepada firman Allah, firman-Nya. 这个真理就是指上帝的道。 Oke, jelas ya? Nah, yang 所以清楚。 kedua, apa itu righteousness? 第二，这个公义是什么呢？ Sudah ada berbagai macam arti daripada righteousness, ada beberapa arti. 有许多的这个解说有关于公义这个词， Dan salah satunya adalah 其中一个就是 righteousness adalah kebenaran yang kemudian menjadi sesuatu yang kemudian diwujudkan, dinyatakan dalam sebuah kehidupan. 就是透过我们的生命、我们的生活而实现出来的一个义， Wujud daripada kebenaran, truth itu. 就是透过我们的生命来实现出来的一个义， Kebenaran yang dinyatakan dalam kehidupan kita. 就是透过我们的生活而实现出来的义。 Kita melakukannya benar. 我们行义， Kita punya hidup yang benar. 我们过一个义的生 Hidup 活， yang saleh. 一个敬虔的生 Hidup 活 yang，sesuai dengan firman Tuhan. 就合乎上帝真理的生活， Hidup yang melakukan kehendak Tuhan. 就是行上帝旨意的生活， Itulah righteousness. 这就是所谓的公义， Righteous living. Hidup yang benar. 就是一个公义的生命，一个生活。 Jadi jelas ada dua. Ada truth, ada righteousness. 所以这里有两个，就是真理或者义，还有 Dua 另外一个 kata 是公义。 ini saling berkaitan. 这两个字呢是互相关联的， Tapi dua kata ini berbeda. 但是这两个字是有所不同。 Yang satu menunjuk pada diri Allah. 第一个就是指着上帝本身， Menunjuk kepada firman Allah. 就指着上帝的话； Yang satu lagi righteousness. 另外一个公义 Menunjuk kepada praktek hidup orang-orang percaya. 就是指我们身为信徒们在我们的生活当中所实现出来的这个义。 Kita kembali ke dalam teks kita. 我们回到我们的主题， Setelah ketika Yesus berkata berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. 当主耶稣说饥渴慕义的人有福了的时候， Setelah Yesus mengacu kepada pengertian yaitu righteousness. 主耶稣是指向公义的这个事。 Setelah Yesus tidak memakai kata truth, tidak saudaraku. 主耶稣没有用这个真理这个字， Yesus berkata berbahagialah orang yang mempunyai desire akan righteousness, akan hidup yang benar, melakukan hal yang benar. 主耶稣说饥渴慕义的人，然后饥渴去实行真理公义的人有福了。 Setelah dalam hal ini, dengar baik-baik, dalam hal ini Yesus tidak berkata berbahagialah orang yang punya kerinduan akan firman. Bukan itu, saudara, bukan. 在这里，主耶稣并没有说饥渴，或者饥渴就是渴望主的话、主的真理的人， Bukan truth, bukan, saudaraku. 不是指那个真理。 Namun Yesus terpukau, terpikat kepada apa? 但是 Kepada 主耶稣 praktek hidup. 主耶稣是更倾向于就是我们生命当中在生活当中所实行出来的这个义。 Saudara, Matius 5 hingga 7, Yesus sangat memberi penekanan kepada kehidupan orang-orang kerajaan surga. 所以主耶稣是强调我们身为天国儿女们在生活当中我们的这个行为， Praktek hidup. 我们这个生活的方式。 Di bagian akhir pasal 7 penutupnya Yesus mengatakan ada orang bangun rumah. 就是在第7章那边，主耶稣说到有一个比喻，就是一个人 Tapi 建造房 dasarnya 屋的比喻， berbeda, fondasinya berbeda. 基础不同， Ada yang dari batu yang solid, 有些是建在这个一个坚固的磐 kemudian ada 石 yang 上， dari tanah pasir. 有些人是建造在这个沙土上。 Apa arti perbedaan ini, saudara? 这个两者不通是什么意思 Orang yang 呢？ dari dasarnya fondasi adalah batu yang solid, adalah orang yang melakukan firman.
这个建造房屋在这个磐石坚固的基础上的人，就是一个行主的真理、行主的话语的人。 Saudara, Yesus sangat fokus kepada praktik kehidupan orang-orang percaya. 主耶稣的焦点是放在信徒们在生活上所行出来的生活的方式。 Seorang yang punya hasrat untuk hidup yang benar. 若一个人渴望过一个义的生活， Seorang yang punya hasrat kerinduan untuk hidup sesuai dengan truth, dengan firman Tuhan. 就是一个渴望在他的生活里去按照主的旨意、按照主的真理来过他的生活的人。 Seorang bapak gereja yang bernama Martin Luther. 马丁路德曾经这样子说， Dia mengucapkan kata-kata yang luar biasa. 他说了一些伟大的话。 Dia mengatakan bahwa pekerjaan atau usaha-usaha kita tidak pernah itu kemudian menghasilkan righteousness. Perhatikan kata righteousness di sini, ini menunjuk kepada status orang benar. 他说呢，我们身为信徒们，我们所的一切的努力，我们的行为不会产生这个公义。 Tadi saya katakan kata righteousness mempunyai banyak arti, saudara. 刚才我说这个公义有许多的意思， Dan kata yang dipakai Luther ini menunjuk kepada status kita sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. 这里马丁路德所用的这个公义，它的意思就是我们身为信徒们被称义的那个意思。 Ketika Allah menyatakan seseorang benar, itu bukan karena usaha, kemampuan, perbuatan kita, bukan, saudara. 当上帝说我们被称义的时候呢，不是因为我们的行为，不是因为我们的努力。 Kalimat seterusnya Luther mengatakan sebaliknya kebenaran kita di dalam Kristus kemudian dikatakan akan menghasilkan, garis bawahi, perbuatan-perbuatan. 接下来马丁路德说，而是我们在基督里的公义，才能产生这个好行为。 Apa perbuatan itu? 所谓的这里的行为是什么呢？ Kita melakukannya benar, 我们过一个义的生活， melakukannya adil, 我们这个 melakukan yang jujur 实行公义、诚实， melakukan kehendak Allah, 就行上帝的旨意， hidup sesuai dengan firman Tuhan. 按照主的话语来过生活， Itulah righteous living. 这就是所谓的公义的这个生活。 Maka jelas orang yang telah dibenarkan oleh Allah, hidupnya pasti akan diiringi dengan apa? Melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. 所以很清楚，当一个人被上帝称义之后呢，在他的生命当中，他一定会行合主心意的事。 Setelah itulah gaya hidup anak-anak kerajaan surga. 这就是我们身为天国儿女们的生活方式。 Dia punya satu hasrat untuk apa? Melakukan yang benar. 我们有一个渴望，就是渴望去行义。 Dia punya hasrat untuk hidup yang godly. 我们渴望过一个敬虔的生活。 Seorang penulis Kristen yang bernama Leon Morris. 一个人叫 Leon Morris 的这样子说， Dia menuliskan kalimat yang luar biasa, saudaraku. 他写了一个很伟大的一句话： You can drift into sin. Saya terjemahkan supaya saya nggak salah paham. Anda bisa terhanyut masuk dalam dosa. 他说你会陷入这个罪恶。 Saudara, buat dosa itu nggak usah diajarin. 罪呢不需要去教的， Setuju? 同意吗？ Ya, anak kecil itu nggak usah diajarin bohong. Otomatis ya bohong dia. 小朋友都不需要去教他怎么样去撒谎，他自动会撒谎。 Kita gampang terhanyut, gampang in ke dalam dosa. Gampang sekali, 我 saudara. 们非常容易的陷入在这个罪里， Namun tidak untuk hidup yang benar. 但是不能陷入到这个 Itu 公 tidak 义里。 berlaku untuk hidup yang benar. Nggak berlaku, saudaraku. 对这个义的生活呢 Artinya apa? 是无效的。 Hidup benar adalah sesuatu yang perlu diusahakan. 意思是什么呢？要过一个义的生 Perlu 活，必须 diperjuangkan 努力的，必须去奋斗的。 Hidup benar perlu sebuah desire yang besar, Ya, yang kau ikut- menggebu-gebu. 要过一个义的生活，必须有一个火热的一个渴望的心。 Sudah menjadi orang Kristen, tidak otomatis engkau bisa punya hidup yang benar. 身为基督徒，我们就不可能自然而然的就能过一个义的生活。 Maka Yesus mengatakan, orang adalah warga kerajaan surga. Dia punya desire yang besar. Untuk apa? Tuhan, aku pingin hidup benar, hidup lurus, hidup jujur, hidup bersih dalam pandangan Tuhan. 所以，我们身为天国儿女们，我们需要有一个渴望的心，就是渴望过一个义的生活，一个诚实的生活。 Sebuah pertanyaan penting di hari Minggu ini.
今天一个很重要的问题， Berapa besar desire kita untuk hidup benar? 你我的有多大的一个渴望的心来 Berapa 过一 besar 个义的生活呢？ hasrat dalam diri kita untuk sesuatu yang godly? 对于一个敬虔的事，我们的心里面有多大一个渴望的心呢？ Berapa intens, berapa kuat kerinduan dalam diri kita untuk melakukan kehendak Tuhan? 在我们的心里面有多大的渴望的心，去行上帝的旨意呢？ Saudara, saya kagum dengan jemaat-jemaat yang punya desire untuk mendengar khotbah. 我非常敬佩主的门徒们、信徒们来渴慕听主的话语的。 Wah, dia suka rindu sekali mendengar khotbah yang berbobot, yang berbagus. 他们都很渴慕去听一些好的道， Wah, saya terharu sekali, saya terharu. 非常的感动。 Karena sejujurnya fakta berbicara lebih banyak orang nonton drakor daripada dengar khotbah di YouTube. Amin. 实际上，更多人喜欢看这个连续剧。 Maka kalau ada orang kemudian dia suka dengar khotbah, 所 saya 以 katakan 当 itu sebuah kerinduan yang luar biasa. 所以当看到人喜欢渴慕上帝的道的时候呢，这个是一个非凡的事。 Tapi ingat baik-baik, 但是要请记住， jangan menjadi Kristen yang hanya mau mengkonsumsi khotbah-khotbah yang bagus. 我们不要成为只是消化、只听上帝 Saudara, 话 jangan 语的人， berhenti sampai pada titik itu saja. 不要只停留在那个点。 Pertanyaan berikutnya, 接下来的问题， apakah saudara mempunyai desire untuk mempraktekkan apa yang telah kita dengar? 是否弟兄姐妹有一个渴望的心，去把你已经听到的这个上帝的话语，把它执行在你的生活上呢？ Biarkan firman itu, truth, kemudian terwujud, terekspresi di dalam kehidupan kita. 好让主的真理、主的义可以彰显在你的生活当中。 Itulah gaya hidup yang Tuhan cari. 这就是主所寻找的生活方式。 Saudara, memang satu sisi kita perlu haus akan firman, itu betul sekali. 一方面，正是的，我们需要科目主的话。 Petrus pernah berkata dalam suratnya, jadilah seperti bayi yang rindu akan susu yang murni. 就像主耶稣在圣经里面所说过的，我们就要像那个婴孩渴慕奶一样。 Ini berbicara firman. 这是谈到这 Berbicara 个主的话，谈到真理， Kita rindu seperti bayi yang mencari susu, mencari firman. 就 Perlu, saudaraku. 好比这个婴孩这个渴慕奶一样，就比喻我们身为上帝的儿女渴慕主的真理一样。 Namun sekali lagi jangan sibuk dengan mendengar firman saja. 再说一次，我们不要只是忙碌于听主的话语而已， Ingat ada righteousness, 我们要记得有所谓的公义， ada righteous living yang 有所谓的 Tuhan nantikan. 主正在等候的我们过一个公义的生活。 Maka benarlah Alkitab Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari 所以在这个普通话的印尼这个圣经版本里所说的， menerjemahkan dengan kata-kata berbahagialah orang yang rindu. Itulah lapar haus. Ya rindu sekali. Apa kerinduannya? Langsung dijelaskan. Apa itu kebenaran dalam Indonesia sehari? Orang yang melakukan, mempraktekkan kehendak Tuhan. 在这里它翻成为饥渴慕义，那这个义呢，把它翻成为就是上帝的旨意，把上帝的旨意行在他的生活当中的人是有福了。 Yakobus berkata, jangan jadi pendengar saja, 雅各说：“我们不要只是听到而已， jadi pelakulah. 我们要成为行道者。 Yesus berkata, ”主耶稣说 makananku,：“ 我的食物， ini makanan bicara hal yang fundamental, yang esensial. 食物就是一个很基础的。 Apa makanan Yesus? 主耶稣的食物是什么？ Melakukan kehendak Dia. 就是行天父的旨意。 Saudaraku, itulah righteous living. 这就是所谓的公义的生活。 Satu kali ada sebuah peresmian gereja, gedung gereja di kota kecil.
有一次呢，在这个小城市里有这个刚开的一个小教会的 Yang 这个 menarik 典 sekali 礼。 saudara sekalian, ini gereja dulunya adalah sebuah night club. 以前呢，这个教会它那个地方是夜总会， Luar biasa ya, dari night club berubah jadi gereja. 这个非常的这个伟大的一件事情，从一个夜总会变成教会， Dari rumah gelap menjadi rumah terang. 从这个黑暗之处变成 Dari- 这个光明之处， Dari tempat berdosa menjadi tempat yang kudus. 从一个犯罪之处成为一个圣洁的地 Luar 方， biasa. 非凡的事。 Nah, karena budget terbatas kota kecil, maka itu kemudian hanya dilakukan renovasi. 这个小城市这个地方呢，就是把它改造，把它修 Jadi, 改， jadi bukan dibangun dari nol, tapi direnovasi. 所以整修。 Itu minibar tempat orang minum itu biasanya orang minum diubah menjadi apa? Menjadi tempat paduan suara, tempat choir. 那个小吧台平常是人家在那边喝酒的地方，变成一个诗班的地方。 Nah, di depannya itu tempatnya MC, penyanyi diubah menjadi apa? Karena di depan jadi mimbar. 在这个人家唱歌的地方变成这个教堂里的讲台。 Ada satu spot yang kemudian dipertahankan karena spot itu sangat menarik, sangat unik sekali. 有一个地点呢，把它维持下来，因 Di 为那个 ujung 地 spot 方非常 itu 独特。 dekat jendela ada burung-burung beo. Nah, itu dibiarkan saudara. 靠近窗那边有鸟， Nah, kemudian itu waktu peresmian tiba. 然后这个开幕典礼这个到的时候， Semua orang datang, jemaat penuh sekali, ruangan itu penuh padat. 很多人来到这个庆典，然后就是坐满了人。 Nah, di tengah suasana meriah itu kemudian burung beo ini ikut bersukacita. 然后呢，在这个大家都很快乐的气氛之下呢，这只鸟也是跟着这个高 Ini 兴。 burung beo kemudian mulai memberikan kesaksian, saudara. 乌龙没有了， Burung beo kesaksian. 这个鸟就开始做见证。 Dia berkatakan, wah lampunya beda. 他说他的灯光不一样， Ya pasti, dulu remang-remang seorang terang benderang bukan 当 gereja. 然以前是暗淡的灯光，现在是非常光亮的一个灯光。 Lalu dia mengatakan, yang pakai baju juga beda. 穿衣服的也不一样。 Nah, barangkali burung beo ini lihat orang pakai jubah biru sama kuning. 可能他这个鸟看到一个人穿着这个衣袍的， Kemudian beo ini mengatakan begini, 然后接下来这只鸟这样子说， tapi pengunjungnya kok sama. 他说他人坐在那边人是一样的， Yang datang sama. 他说来的人是一样的， Saudara, apa artinya? 意思是什么呢？ Jemaat itu artinya minggu ke gereja. 意思就是说这些人礼拜天来教会， Dia dengar khotbah barangkali, dia suka dengar khotbah. 他们很喜欢听主的话， Tapi hari yang lain, 但是其他的日子 pergi ke tempat yang tidak seharusnya. 去不该去的地方。 Saudara sekalian, Tuhan menantikan hidup yang benar. 弟兄姐妹，我们的主正在等待我们过一个义的生 Hari 活。 ini kita belajar gaya hidup anak-anak kerajaan surga. 今天我们学习身为这个天国儿女们的一个生活方 Biarlah 式， kita bukan sekedar hungry, 好让我们不止这个饿而已， tetapi kita menjadi orang yang starving. 但是我们要成为一个挨 Starving 饿 akan 的 hal 人。 apa, saudaraku? 对什么这个饥饿的人呢？ Kita starving untuk mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam hidupku. 就是我们对于主在我们生命当中所要我们做的是什么，存有这样一个饥渴的心。 Saudara ingat cerita kisah anak yang hilang dalam Injil Lukas 15. 在路加福音，我们记得这个逝去的这个孩子的故事吗？ Saudara, ketika anak yang hilang itu hungry, 所以当这个孩子他饥饿的时候， maka dia mencari makanan babi. 就去找这个猪吃的饲料。 Sekali lagi ya, ketika dia hungry, dia mencari makanan babi pun mau dimakan, saudaraku. 当他饥饿的时候，他去找食物吃，甚至这个猪吃的这个饲料也是拿来吃。 Namun ketika anak yang hilang ini starving, 当这个孩子非常挨饿的时 dia 候， kelaparan.
它超 Dia 级 nggak ada 挨饿， makanan. 没有食物， Bahkan makanan babi pun nggak boleh dimakan. 这个猪的食物也不可以 Itu 吃。 kondisi yang starving, kelaparan. 这个挨饿的情况， Dengar baik-baik. 听好， Dia kembali kepada bapaknya. 他回到他的父亲家， Dia kembali hidup benar. 重来再过一个义的 Dia 生活 kembali，hidup lurus. 再过一个正直 Dia 的 kembali 生活。 melakukan kehendak Tuhan sang ayah bapaknya itu. 他再次的去行他的父亲要他做的事， Di titik itulah ia dipuaskan. 在那个点他就得着满足了。 Saudara sekalian, Yesus berkata, 弟兄姐妹，主耶稣说， berbahagialah orang yang rindu melakukannya benar. 主耶稣说，你们渴望行义的人有福了。 Jangan berhenti hanya mendengar firman. 你们不要停留在只听主的道而已， Kejarlah hidup yang benar itu. 你们要追求一个 Tuhan, 义的 aku 生 mau 活， mempunyai kehidupan selera yang benar dalam hidupku. 好让在我们的生活当中有一个好的、正确的一个渴望。 Saya tahu dalam kondisi yang tidak mudah hari-hari ini. 我知道在这些日子里不简单， Dalam usaha, dalam pekerjaan kita. 在我们的工作上、我们的事业上， Tuhan mencari orang-orang yang punya gaya hidup. Melakukannya benar. 我们的主正在寻找要行义的人， Melakukan kehendak Tuhan. 就行上帝旨意的人。 Orang demikian akan dipuaskan oleh Tuhan. 像这样的人，主会使他饱足。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Sementara beberapa minggu kita telah mendengar gaya hidup demi gaya hidup yang Tuhan hadirkan. 主啊，在这个几个星期里，我们听到你教导我们有关于上帝儿女们的生活的方式 Saudara, mari kita mengevaluasi diri. 好让我们来检讨我们自己。 Gaya hidup seperti apa yang kita miliki saat ini? 我们现在所拥有的生活方式是怎样的生活方式？ Tuhan mencari orang-orang gaya hidup kerajaan surga. 我们主正在寻找过一个像天国儿女们的生活方式的人。 Berkatalah Tuhan, aku mau 我们对 mempunyai hidup yang benar. 我们对主说：“主啊，我想拥有一个义的生活， Hidup yang lurus. 一个正直的生活， Hidup yang bersih. 一个洁净的生活， Hidup yang jujur. 诚实的生活， Melakukan yang baik, 行义， yang benar. 行这个正确的事， Dalam pekerjaan, 在我们的工作上， dalam rumah tangga, 在家庭里， dalam gereja, 在教会里， dimanapun saja. 无论何处， Aku punya gaya hidup warga kerajaan surga. 我拥有一个属于天国儿女们的生活方式。 Beberapa detik sudah berdoa secara pribadi pada Tuhan. 请大家拿一段时间来个别的向主祷告。 Berjanji, 我们答应主， memohon 求主， kekuatan Tuhan. 求上帝 Anugerah 给我们的力量，他的恩典。 Sekian tahun kami mengiring Tuhan Yesus. 我们这么多年跟随主， Sekian lama kami beriman. 这么久我 Kepada 们相 Yesus 信主耶稣， Puluhan, ratusan, ribuan kali khotbah kami dengar. 我们听了几千次、几百次、几万次的道。 Namun apakah gaya hidup warga kerajaan surga Tuhan temukan dalam diri kami? 但是是否主发现，在我们的生命当中有属于天国儿女们的生活方式呢？ Tuhan, kami mohon tahun ini 主啊，我们求你在今年 izinkanlah kami mempunyai gaya hidup yang seperti itu. 允许我们拥有像这样的生活方式。 Tuhan suka, Tuhan tertawa, Tuhan senyum karena melihat diri kami adalah orang-orang yang punya gaya hidup kerajaan surga. 主啊，我们知道你会喜悦，你会对着我们拥有属天国儿女们的生活方式而微笑。 Tolong kami Tuhan.
主啊，求你帮助我 Kami 们， tidak mau menjadi orang yang hanya mendengar saja. 我们不要只成为听到的人， Karena kami tahu orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang mendengar dan melakukan firman. 因为我们清楚知道，蒙主祝福的人是行道的人。 Kami mau menjadi orang yang dipuaskan oleh Tuhan. 我们要成为主使我们饱足的人。 Tolonglah kami Tuhan. 主啊，求你帮助我们。 Kami tahu tidak mudah untuk hidup benar 主，我们知道要过一个义的生活不容 di 易， tengah-tengah dunia yang berdosa, 在这个充满罪恶的世界 di 里， tengah-tengah lingkungan yang tidak mendukung. 在这个没有支持的环境里， Kami mohon beri kami desire yang besar itu Tuhan. 求主赐给我们这个大的渴望的心 Dan，oleh anugerah-Mu 透过你的恩典， kami bisa hidup benar. 我们可以过一个义的生活。 Terima kasih. 主啊，谢谢你， Berkati setiap jemaat-Mu. 求你祝福每一位弟兄姐妹， Buat mereka menjadi orang yang berbahagia di dalam Tuhan. 好让他们在主里有福。 Terima kasih Tuhan. 主啊，谢谢你， Dengarkan doa kami. 求你垂听我们的祷 Dalam 告， nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin.